Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada kali ini saya akan tunjukkan kepada anda 9 jenis bantuan untuk golongan B40 di Malaysia. So, jika anda merupakan golongan B40 ataupun nak tahu kriteria apa yang dikelaskan sebagai B40, tengok video ni sampai habis. Dan guys, jangan lupa untuk klik butang subscribe dan hit bell notification untuk dapatkan lebih banyak tips-tips kewangan menarik daripada kami. Okey guys, apa tunggu lagi? Jom. Okey, apa itu 9 bantuan untuk B40 di Malaysia. Tapi sebelum tu, apa yang anda perlu tahu adalah klarifikasi macam mana dikelaskan kumpulan B40, M40 dan T20 ini. Okey. Kumpulan-kumpulan ini dikelaskan berdasarkan kepada pendapatan isi rumah. Jika anda berpendapatan RM4,387 dan ke bawah, anda dikelaskan sebagai B40 di Malaysia. Dan ada lagi golongan M40 iaitu berpendapatan 9,695 hampir kepada 10,000 ditempatkan di M40. Dan jika anda berpendapatan 12,000 dan ke atas itu anda dikategorikan sebagai T20 di Malaysia. Okey, jadi pada kali ini saya akan fokus apa yang anda boleh manfaatkan atau bantuan daripada pihak kerajaan jika anda tergolong dalam kumpulan B40 di Malaysia. Okey, nombor 1, bantuan pertama adalah Peka B40. Ianya adalah merupakan skim peduli kesihatan untuk golongan B40. Skim ini memberi penekanan kepada pengesanan awal penyakit yang tidak berjangkit. 4 manfaat skim ini adalah saringan kesihatan, bantuan alat perubatan, insentif melekatkan rawatan kanser dan inisiatif tambang pengangkutan. Okey, ianya adalah seperti skim takaful percuma untuk golongan B40. Okey, seterusnya adalah bantuan sara hidup. Ianya banyak bertukar nama daripada kerajaan sebelum ni, daripada BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Sekarang kini bantuan ini dinamakan bantuan sara hidup. Okey, ianya diberikan secara one off kepada isi rumah yang berpendapatan 2,000 dan ke bawah. Dia ada kelas-kelas dia lah. Jadi pastikan untuk anda, kalau anda berminat dengan bantuan ini, pastikan untuk anda mendaftar di laman web LHDN. Okey. Kemudian kelas apa yang anda boleh manfaatkan, salah satunya adalah subsidi elektrik. So, peningkatan isi rumah dengan penggunaan RM20 dan ke bawah kini dinaikkan kepada RM40. So, subsidi elektrik ni dia akan diberikan secara automatik. Okey, bantuan keempat yang anda boleh dapatkan adalah subsidi minyak. Ianya kepada pemilik kenderaan dengan kapasiti 1,500cc dan ke bawah serta pemilik motosikal 125cc dan ke bawah. Jadi manfaatkanlah sebaiknya ya. So, untuk subsidi minyak ini, info lanjut berkenaan dengan topik pada kali ini, anda cek di video description di bawah, di mana kami sertakan link berkaitan dengan tawaran-tawaran ataupun pertolongan yang diberikan. So, seterusnya adalah skim MySalam. Ianya mewujudkan jaringan keselamatan sosial kepada secara percuma kepada mereka yang berkelayakan. Penerima terdiri daripada golongan B40 berumur di antara 18 hingga ke 65 tahun. So, ianya seperti skim takaful. 4,000 bayaran kepada penyakit kritikal dan 8,000 bayaran khas akan diagihkan dalam masa yang akan diumumkan kelak. So, kalau dari segi manfaat dia, of course lah, takaful tu lebih baik sebab dia berbayar, dan average takaful yang saya tahu adalah sebanyak RM120 dalam RM150 untuk medical card. Tapi jika anda tak mampu, why not untuk subscribe skim MySalam ni, sebab ianya adalah percuma. Okay.
Seterusnya adalah insentif e-tunai rakyat. Salah satu usaha kerajaan menggalakkan penggunaan e-tunai, maksudnya e-wallet. Di video description bawah saya akan berikan link berkaitan dengan macam mana untuk anda rebate e-tunai ini. So, menerusi program ini, rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas dan berpendapatan kurang daripada 100,000 setahun akan mendapat kredit sebanyak RM30 melalui e-wallet tertentu. Dan ianya bergantung kepada keadaan. Ada masa kerajaan berikan RM50, ada masa kerajaan berikan 30. Jadi gunakan insentif yang diberikan ini sebaiknya. Okey, seterusnya adalah bantuan awal persekolahan. Bantuan awal persekolahan ini adalah inisiatif program bantuan daripada kerajaan terdahulu. Bantuan ini akan diberikan secara automatik dengan melihat pendapatan kasar bulanan seisi rumah ibu bapa atau penjaga pelajar, iaitu tidak lebih RM3,000. Bantuan 100 kepada setiap seorang pelajar tahun 1 hingga ke tingkatan 5. Jadi jika anda layak, apalagi manfaatkan bantuan yang diberikan. Nombor 8 adalah iSuri KWSP. Okay, iSuri ini adalah produk KWSP yang telah diperkenalkan selaras dengan manifesto kerajaan, iaitu untuk mewujudkan caruman KWSP untuk suri rumah. Jadi kepada suri rumah yang nak mencarum KWSP, boleh manfaatkan skim inilah. Pelaksanaan ini bagi mewujudkan jaringan sosial serta memperkasa hak wanita dan mengiktiraf kepentingan dan peranan kaum wanita. Dan yang terakhir, nombor 9, apa yang anda boleh manfaat adalah PAS bulanan pengangkutan awam Rapid KL. Okay, PAS bulanan RM50 sebulan bagi perkhidmatan bas Rapid KL sahaja tanpa had, serta 100 sebulan yang boleh digunakan bagi perkhidmatan bas Rapid KL dan Rapid KL tanpa had. Jadi, jika anda layak, manfaatkan skim-skim yang diberikan ini. Dan akhir sekali, jika anda rasa video ini bermanfaat, like, share dan tekan butang subscribe bagi mendapatkan lebih banyak tips dan informasi terkini berkaitan dengan topik-topik kewangan. Dan jangan lupa untuk follow Telegram kami di channel description di bawah. Saya sertakan link dan pastikan dah subscribe lah. Okey, harap video ini memberikan manfaat kepada anda. Sekian, terima kasih.